Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya Nak Amirul Azmi, sahabat tani anda. Okey, untuk video kali ni saya nak berkongsi dengan korang semua cara macam mana buat rem pump kan. Sebab kalau korang tengok video yang sebelum ni kan saya ada pasang rem pump kan. Saya buat vlog je tu, saja sonok-sonok, tapi ramai yang tanya macam mana nak buat apa semua tu. Jadi untuk video kali ni kebetulan saya nak buat rem pump juga. Sebab nak ganti yang kalau korang tengok video yang sebelum ni saya buat guna pakai PVC, tapi yang kali ni saya akan pakai GI lah, galvanized iron. Jadi dekat sini mungkin saya kena bagi tahu apa-apa lah. Video ni agak panjang sikit saya buat sebab saya nak cerita secara lebih detail kan. Jadi mungkin pada yang dah tahu mungkin dia akan rasa bosan lah, tapi yang betul-betul nak belajar, korang boleh tengok saya punya video ni sampai habis. InsyaAllah korang akan faham. Saya tak nak buang masa lebih panjang lagi, jadi jom kita tengok apa barang-barang yang kita akan gunakan. Jom. Okey, ini barang-barang yang saya akan gunakan lah untuk buat rem pump. Jadi rem pump yang saya akan buat sama juga yang sebelum ni, 2 inci. Sebelum ni saya pakai PVC, tapi kali ni saya akan ganti GI lah, galvanized iron. Jadi sama juga 2 inci, semua 2 inci, pipe pun tabung 2 inci. Jadi saya akan tunjuk lah apa yang barang yang saya pakai. Okey, yang pertama saya akan pakai stop valve lah. Stop valve ataupun stop cock ataupun apa yang korang panggil, penghenti air lah, macam-macam lah nama korang boleh sebutkan lah. Lepas tu saya akan pakai reducer 4 inci dengan dia reducer 4 inci pergi ke 2 inci. Lepas tu dia ada 2 inci punya soket kan, soket. Lepas tu pipe GI 2 inci. Ini kalau ikutkan lebih kurang panjang dia lebih kurang 1 kaki setengah. Tapi sebenarnya dia punya yang ini tak kisah sangat berapa panjang, nanti saya ceritakan sebab apa. Lepas tu GI 2 inci, 6 inci. Lepas tu T ada 2 inci. Yang ni pula T reducer 2 inci pergi ke 1 inci. Lepas tu ada soket 2 inci juga, soket. Lepas tu ada elbow 45 darjah. Lepas tu elbow 90 darjah kan. Jadi sebenarnya nanti saya cerita, saya bukan nak pakai dua-dua ni, tapi saya akan cerita kenapa ada dua ni. Lepas tu spring valve, spring valve 2. Lepas tu swing, jenis swing. Jadi nanti saya ceritakan kenapa ada beza tak antara dua ni. Sebab saya bukan nak pakai dua-dua ni, saya pakai yang jenis ni je. Lepas tu end cap PVC 4 inci. Lepas tu dengan batang pipe lah 4 inci punya saiz. Panjang ni saya buat lebih kurang dalam 4 kaki hingga 5 kaki lah, terpulang pada korang, lebih panjang lebih baik, macam tu. Jadi lepas tu korang kena ada ni lah, orang panggil, kalau saya panggil perengkuh pipe pun je. Ada orang panggil gastom pun je, gastam pun je. Lepas tu ada sarung tangan lah, sarung tangan. Jadi jom saya tunjukkan macam mana cara nak buat dia. Okey, sebelum saya terlupa, jadi saya akan ceritakan sedikit sebanyak lah tentang keadaan tempat yang saya nak buat ni. Okey, yang pertama kita ada sumber air. Sumber air. Jadi sumber air yang saya dapat dekat sini adalah anak sungai lah. Anak sungai. Kalau korang ada tali air ke apa ke tak kisahlah. Jadi ada anak sungai. Lepas tu kedudukan pump tu. Okey, dia kedudukan pump dia tu, sebab sungai tu kan dia menurun. Jadi dengan pump ni, pump
ataupun rem pump lah. Okay, rem pump dekat sini dia punya jarak dia ni, jarak antara sungai sumber air dengan pump ni, jarak dia saya tarik pipe, poly pipe lebih kurang, poly pipe ni pun saiz 2 inci juga, 2 inci. Dia punya jarak dia ni, jarak ni 70 kaki, lebih kurang 70 kaki lah. Sebab saya guna saya suka gitu-gitu je, lebih kurang 70 kaki lah. Lepas tu dari pump ni dia akan naik ke kawasan sasaran. Kawasan sasaran Okey, kawasan sasaran dia, kalau yang saya sebelum ni saya dah tarik lebih kurang dalam 250 meter pipe tu. Pipe tu lebih kurang yang saya dah tarik lebih kurang 250 meter lah. Pipe yang saya pakai saiz 25 mm, 25 mm lah. Lepas tu kita kalau nak tahu dia punya ketinggian dia ni berapa, kita punya delivery rate, dia punya ketinggian yang kita nak hantar ni. Sini angle dia 45. Sebab dia ada cara dia, kita nak kira daripada pump ni kan. Pump ni kalau kita tengok kedudukan sama pump ni dengan ketinggian kita nak hantar ni berapa jauh kan. Okey, yang saya dah buat sukatan lebih kurang 160 meter tinggi kan, head dia lebih kurang dengan sini ni pump dia sama dengan pump ni. Jangan kira ikut condong sumber air ni, kira sama dari sini sumber kawasan sasaran dengan sama dengan ni, ataupun kalau senang ceritalah daripada pump ni naik ke kawasan sasaran ni sama ni 160 meter head, ketinggian dia ni 160 meter. Deliver betul ke tidak saya je tak tahulah. Jadi ketinggian ni 160 meter. Kalau katalah saya salah kira ataupun saya salah sukat masa buat pengukuran tanah itu, 150 dah tentu. Apatah lagi kalau 100 meter, memang dah tentu dah naik dia punya ketinggian dia tu. Tapi kalau kau nak dapat dia punya anggaran dia punya sukatan dia ni berapa, korang boleh pakai survey trigonometry, cos sin tangent kan, cos sin tan, kan. Kalau korang pandai kira ni, tahulah macam mana nak kira dia punya ni. Jadi saya tak nak panjang-panjang lah dia punya pengiraan dia ni. Sebab saya tahu 45 ni kita ada dekat handphone, kita boleh pakai angle punya ni kan, angle punya kedudukan lah. Jadi kalau nak secara rawak ni boleh lah pakai, tapi sebenarnya kita kena, dia ada cara sukat dia. Lepas tu ialah bukit tu bukan yang dia naik terus macam ni, dia ada naik turun, dia mendatar sikit, lepas tu dia naik, macam tu kan. Tapi saya kira saya tunjuk dalam video ni secara lamsam saja. Secara lamsam kata 45 darjah lah dia punya keturunan dia. Dia punya pipe ni saya dah tarik 250. 250 ni ikutlah dia punya kedudukan bukit ni. Kalau tarik macam ni mungkin kurang sikit lah kalau tarik tegak kan, tapi sebab ikut bentuk topografi ni dia jadi 250 meter. Jadi antara sumber air dengan pump 70 kaki. Kawasan sasaran saya ni deliver head dia ni 160 meter. Yang pipe saya sudah tarik 250. Jadi jom saya tunjukkan macam mana saya buat dia punya pumpnya. Okey, jadi saya akan tunjukkanlah cara nak buat pump ni. Okey, yang pertama sekali saya akan ambil pipe 2 inci lah. Panjang dia ni sebenarnya tak kisah korang nak pakai
pakai berapa kaki dia punya panjang ni, tak kisah sebenarnya. Tapi saya buat lebih kurang 1,5 kaki lah, 16 inci kan, ataupun 18 inci. Nanti saya ceritakan kenapa saya buat benda ni. Okey. Jadi kita dah hubung macam ni. Yang kedua saya akan masukkan T lah. Korang jangan lupa white tape ataupun guna white tape ni. Korang balut kan, tapi saya tak ikat sebab nanti saya nak buka balik. Saya nak buka balik sebab nak pasang dekat ulu benam tu nanti. Jadi mudahlah, dekat sana je saya pasang nanti. Jadi masukkan T. Okay, korang dah ketat kan, masukkan T. Lepas tu masukkan T lagi satu sebelah sini pula. Okey. Okey, dia jadi macam ni kan. Korang ketatkanlah elok-elok tu. Jadi supaya nanti dia tak ada leaking air apa semua kan. Lepas tu yang kedua, saya akan masukkan konektor ni lah. Konektor ni. Okey, yang kedua saya akan masukkan yang ni lah. Masukkan ni. Saiz 2 inci. Panjang dia 6 inci. 6 inci. Okey, dan satu lagi saya akan masuk elbow 46 lah. 45 darjah. 45. Korang boleh pakai juga saiz yang untuk elbow 90 pun boleh, tak ada masalah. Boleh je. Tapi saya lebih suka pasang 45 lah, sebab dia lebih nampak dari segi bentuk dia nampak lebih cantik lah, rempam kita. Dan lagi satu, kalau korang nak buat satu valve pun sebenarnya boleh. Korang nak masuk 45 kan, 45 ataupun 90 terus masuk valve pun boleh. Ataupun korang nak buat macam saya ni, nak buat macam saya ni, pasang dua terus. Tapi yang ini saya tunjuk, saya pasang dua lah. Saya pasang dua, lepas tu saya masuk 45. Elbow 45. Okay, bila dah settle, saya akan masuk konektor. Okay, konektor. Okay, yang ini saya rasa bila kita nak ubuh swing valve ni, saya kena cerita lebih detail lah sebab apa kan. Jadi jom saya tunjukkan dia punya kenapa. Okey, berkenaan dengan tentang valve lah. Dekat sini kita ada dua valve lah. Satu dipanggil swing, swing ataupun penghayun, swing jenis swing. Dan lagi satu kita ada jenis spring. Spring dia saya dah buang dah. Saya dah buang hari tu. Jadi spring dia dah tak ada lah, dah tercabut. Jadi dekat sini saya akan ceritakan kenapa saya lebih recommend pakai yang ini, jenis swing, daripada yang ini. Okey, yang pertama sekali, kenapa saya tak galakkan pakai swing valve ni. Okey, apa jenis spring valve ni? Spring valve ni kelemahan pertama dia adalah dia dalam ni dia ada getah tau. Getah dia ni, kalau rem pump masa pump kita tengah bekerja, sehari paling-paling tidak dia boleh bergerak turun naik ni. Dia main ni. Dia main kan. Dia main macam ni lebih kurang 47,000 kali. Kalau dia punya frekuensi lagi laju, sehari boleh sampai 60,000, 70,000 dia punya main tutup naik, buka katup ni macam tu. Tu satu. Jadi dia akan menyebabkan getah dia ni akan pecah. Pecah macam ni. Ini adalah salah satu contoh yang saya buat rem pump yang sebelum ni. Dia pecah. Kalau kita tengok ni. Okey.
Pecah, nampak ni, dia jadi pecah. Jadi ni benda ni mahal ni, mahal kan. Jadi kita takkan nak kerja mengganti benda ni, dah lah nak buka benda ni pun payah. Jadi saya tak recommend lah pakai yang ni. Kelemahan yang kedua tentang swing ni pula, spring valve ni, dia dekat dalam ni, dia ada dia punya macam pelana dia ni, apa orang panggil oil, wasil dia ni, dia terbuka. Dia terbuka. Bila terbuka ni, dia dah longgar macam ni, dia jadi nanti valve kita bermain dengan tak cantik. Jadi banyak leaking dia nanti. Udara masuk lah, air tak kompres dengan betul lah, apa macam-macam lah. Jadi saya lebih suka korang pakai swing, jenis swing ni. Jadi saya ada dua swing ni. Jadi saya akan tunjuk juga sepintas lalu kalau kita pakai yang spring valve ni macam mana kan. Tapi tak apa, jadi saya recommendkan pakai ini. Jadi saya akan tunjukkan macam mana nak pasang tu. Jadi saya akan tunjukkan dekat bahagian sini lah, valve yang kita pasang. Kalau kita pakai yang jenis swing ni ataupun jenis pengayun ni, benda perkara yang paling penting, cara kita nak pasang, jangan pasang dia punya valve ni tertutup. Valve ni sekarang ni dia dalam keadaan tertutup. Jadi untuk pasang bahagian hujung ni, valve korang mesti dalam keadaan terbuka. Dia terbuka macam ni. Jadi bila keadaan terbuka, jadi korang skru lah, korang ketatkan. Ketatkan. Nampak dia terbuka, dia dalam keadaan terbuka kan. Satu, kalau macam ni dia tertutup, ini dia terbuka. Jadi korang kena perhatikan betul anak panah dia ni, anak panah dia ni pergi mana. Ini dia terbuka, jadi dia terbuka macam ni, ni betul. Kalau korang pakai yang jenis spring ni pun mesti dalam keadaan dia terbuka. Ni kalau macam ni dia tertutup. Ni tertutup kan, bila air dia pergi ke sini dia tertutup. Jadi sekarang ni kita nak air bila dia lalu ke sini, dia naik, dia tertutup. Ni pun nanti air naik daripada sini, valve ni tertutup. Jadi dekat sini pun sama, kita pasang dia dalam keadaan tertutup. Bukan tertutup, yang ni dalam keadaan terbuka lah, sama macam ni, dia terbuka macam ni. Jadi kalau untuk valve ni saya lebih sarankan korang pakai dua-dua macam ni lah, jenis swing. Terbuka kan. Jadi macam ni ke bawah, ni pun ke bawah. Korang tengok anak panah ni, ni dia tunjuk ke bawah, ni pun tunjuk ke bawah. Jadi macam ni. Tapi sebab saya tak cukup valve, saya pinjam ni dululah. Jadi untuk bahagian pemasangan valve ni kira dah settle lah. Ini terbuka, ini pun terbuka. Penting. Jadi saya lebih suggest pakai yang ni, Okey, jadi dekat bahagian sini dah kira settle lah. Dah kira settle, jadi saya akan cerita dekat bahagian depan ni pula. Okey, untuk pasang bahagian sini pula, korang kena pastikan valve yang ada ni, yang kalau pakai jenis swing ni, mesti dalam keadaan tertutup. Tadi kalau kita tengok anak panah ni, yang sini dia terbuka, dia punya valve dia. Tapi yang ini dia dalam keadaan tertutup. Dia tertutup Jadi kalau kita dalam keadaan tertutup ni, kalau kita nak tolak, macam ni lah, dia tertutup. Jadi saya akan masukkan dia punya connector ni. Jadi saya pasang lah, nak panah dia ke sana. Kita nampak dia tunjuk ke sana, naik ke atas. Yang satu ni dia turun ke bawah. Jadi perbezaan dia, yang sini dalam keadaan terbuka, yang sini dalam keadaan tertutup. Ni satu. Sama juga yang valve nya ni, mesti dalam keadaan bila korang nak letak tu, mesti jangan dia dalam keadaan terbuka, mesti dalam keadaan tertutup. Nanti saya akan tunjukkan kenapa, sebab dia. Okey. Jadi bila dah settle lepas pemasangannya ni,
kita akan masuk konektor lagi satu. Alamak, lupa pakai sarung tangan. Saya kalau buat kerja ni memang tak apa suka sangat kalau tak pakai sarung tangan. Jadi saya lebih selesa pakai sarung tangan. Jadi kita dah masuk konektor ni, dan saya akan masuk 6 inci lah, baik GI 6 inci dan stock cock. Stock cock ni terpulang pada korang nak pakai yang jenis macam mana ke, jenis ada terik ke apa ke, janji boleh tutup air. Ni saya sebenarnya saya tak ada stock cock. Ini untuk PVC nya, tapi tak apalah, saya buat sebagai satu contoh je. Jadi macam ni. Okey. Bila dah settle tu, silap pula. Kalau korang ni, saya lupa pula. Bukan masuk apa ni, konektor ni, sebab saya dah tergam awal-awal tu. Jadi saya ganti ni lah. Saya ganti ni. Saiz 2 inci, PVC 2 inci. Lepas tu ni 2 inci juga, reducer 2 inci pergi ke 4 inci. Ini untuk tabung dia. Okey, dia jadi macam ni lah. Okey, jadi peringkat yang seterusnya, saya ada end cap saiz untuk pipe 4 inci, PVC 4 inci. Jadi saya akan tutup bahagian hujung dia. Dan kalau korang tengok, dia punya pipe ni agak tebal lah, lebih kurang 8 mm, lebih kurang 8 mm macam ni, hampir dekat 1 cm lah. Jadi tekanan yang pasti lebih daripada 150 PSI. Sorry, ada orang datang tadi pula. Lepas saya sambung balik. Jadi saya akan pasang tabung ni. Ni sebagai tabung angin lah. Jadi kalau dekat kedai, dia kata dia boleh mampu menahan sehingga 241 PSI kekuatan tabung ni baru dia pecah. Jadi saya tak tahulah betul ke tak betul kan, tapi dia kata macam tu, betul lah. Jadi saya akan pasang dekat sini. Oh, saya ni macam ada yang salah ni. Saya lupa nak ni benda ni. Tak apa. Saya kelang kabut sangat. Okey, tak apa. Betul lah tadi saya nak masuk konektor tu tadi. Saya buka sat kan. Di tengok. Okey. Masuk konektor ni. Pastikan korang buat white tape Jangan tak white tape pula, nanti bocor pula. Jadi masuk tier reducer. Tier reducer. Okey. Tier reducer macam ni. Jadi baru masuk ni yang semula. Silap saya tadi. Okey, dari ni baru masuk tabung ni dekat bahagian atas. Okey. Okey. Macam inilah korang
bubuhlah gam PVC nanti. Elok bagi rata, jangan ada bocor. Okey, jadi siaplah secara asasnya rem pump kita lah. Rem pump kita ni kan. Jadi macam ni, simple je. Tapi saya akan cerita satu persatu dia punya macam mana perjalanan air ni nanti. Okey, yang pertama kenapa saya buat ni panjang kenapa tak pakai yang pendek je, ataupun saya terus ambil konektor ni yang jenis macam ni tadi, sambung terus. Jadi dia macam ni lah. Ibarat je. Ibarat dia akan jadi macam ni lah. Pendek je. Macam ni. Okay. Sebenarnya kalau buat macam ni boleh je. Mana daripada tree ni kita sambung terus di dekat je kan. Tapi saya buat jauh sikit macam ni sebab saya senang nak maintenance nanti. Percikkan air dia ni nanti tak ada kena kat sini. Jadi saya buat jarak dia agak jauh sikit. Macam ni. Okey, jadi korang nampak lah kenapa saya buat benda ni jauh kan. Kenapa saya tak terus sambung je ni. Boleh, tak ada masalah. Ikut terpulang pada korang. Korang nak pendek ke panjang ke, tak ada masalah. Dia tak mempengaruhi sangat. Jadi saya suka macam ni sebab nanti saya nak maintenance jauh sikit daripada kawasan sini. Kawasan tabung ni kan, dia jauh sikit. Jadi tak adalah semua nak fit dekat sini. Jadi saya macam ni lah. Okey, suka macam ni. Yang kat sini pun tak ada masalah kalau korang nak pakai yang 90 punya. 90 dia jadi tegak macam ni juga pun tak ada masalah, tapi saya suka macam ni. Macam ni. Jadi saya akan terangkanlah macam mana pump ni berfungsi. Okey, yang pertama korang kena pastikan ini anggap ni sebagai sumber air. Air datang daripada sumber lah, daripada kolam ke, daripada korang punya sungai ke kan. Dia pergi kan, dia akan pergi ni, air ni akan pergi sini dengan ada tekanan sedikit, yalah, tekanan pergerakan ni dia akan pergi kat sini kan. Ni valve ni jenis terbuka kan. Jadi bila air ni keluar, dia bawa sekali valve yang tertutup. Dia akan tutup valve tu. Bila valve tu tutup, yang ni tersekat, air dekat sini dah tersekat. Jadi bila keadaan ni berlaku, bila dia tersekat kan, dia tersekat, jadi kan kat sini valve ni jenis tertutup. Tapi bila sini tersekat, dia dah tak ada nak tempat hala tuju nak pergi. Jadi dia akan masuk dekat atas ni. Valve ni asal tertutup, dia terbuka, dia pergi naik ke tabung. Pergi ke tabung kan, pergi ke tabung. Dan tabung kan, dalam tabung ni ada udara. Jadi dia akan isi penuh. Bila cukup sampai limit dia, valve yang dekat sini akan tertutup semula. Dia tertutup semula. Jadi yang sini automatik dia terbuka balik. Sebab ni tertutup, ni terbuka. Jadi air keluar balik. Sampai tahap dia tertutup. Valve ni tertutup, dia tertutup balik. Ni tersekat. Air tersekat, dia akan masuk balik ke dalam tabung ni. Bila masuk ke dalam tabung,
dia akan ulang proses yang sama. Setiap kali tertutup benda ni, air akan masuk ke tabung. Tertutup, dia akan masuk ke tabung balik. Jadi bila tabung ni, bila dia dah penuh, kan dia dah penuh benda ni, korang akan pasang benda ni pergi ke tempat outlet dia. Ini terpulang pada korang lah. Pulang pada korang nak buat saiz pipe berapa. Okey, kalau korang tengok tadi, ini akan pergi ke kawasan sasaran lah. Korang punya atas bukit tu. Jadi reducer 2 inci pergi ke 1 inci. Dia pergi ke 1 inci, lepas tu dia pergi ke kebun lah. Kebun korang tengoklah berapa jauh kan. Jadi macam saya tadi, saya cerita pergi ke 25 mm kan. Jadi saya daripada 1 inci saya reduce lah. Reduce 25 mm. Jadi pressure yang ada dalam tangki ni dia akan turun balik. Kan sini valve ni dah tutup. Dia akan turun balik, dia akan pergi ke bukit. Proses tu berlaku berulang kali, tanpa non-stop lah. Mana tak ada henti. Jadi kalau korang punya sumber air kering, barulah pump ni berhenti. Jadi proses ni berlaku 24 jam. 24 jam. Jadi saya harap korang faham lah. Kalau korang tak faham, korang boleh tanya dekat bahagian ruang komen. Jadi macam ni dia punya pump ni berfungsi. Okey, saya ada sedikit tambahan lah. Sedikit tambahan tentang rem pump ni lah. Kalau saya ada nak cerita dia punya ni, saya ada tertinggal tadi ni. Tertinggal dia punya satu benda. Okey, tadi kalau yang korang tengok ni, kan kita ada sumber air dengan pump ni kan. Kan dia ada jarak dia ni. Jarak dia ni macam saya cakap tadi 70 kaki. Lepas tu dia punya ketinggian dia ni, antara sumber air dengan pump, dia punya, kalau dia punya cerun dia tu lagi tinggi cerun dia ni, maksudnya macam sekarang saya punya ni 12, lebih kurang tinggi pump ni dengan ni, dia punya ketinggian dia ni, kalau kita kira pump ni sama macam ni kan, sama, dia punya tinggi tu beza dia 12 kaki. 12 kaki. Kalau korang dapat buat lagi tinggi dia punya sumber air, mungkin pump dia tu duduk kat sumber air kat sini kan, pump lagi cerun dia punya air dia ni, lagi tinggi lah orang kata, lagi tinggi mungkin 20 kaki, 30 kaki, makin tinggi lah air ni dia boleh hantar. Maksudnya mungkin dia boleh hantar lebih lagi tinggi daripada 160 meter ni, mungkin sampai 300 meter. Jadi kalau korang nak korang punya air tu kuat, sumber air dengan pump mesti tinggi. Mesti tinggi. Dia punya panjang dia ni tak kisah sangat bagi saya, jarak pipe tu kan, tak kisah sangat. Tapi kalau boleh ni air, sumber air, jarak pipe dia ni tak kisah sangat. 50 kaki boleh, 70 kaki boleh, 100 kaki boleh. Tapi dia punya orang panggil kecerunan dia ni. Ni sumber air, ni pump kita kan. Nampak cerun dia tu. Ni kalau korang dapat 20 kaki ke 20 kaki, 30 kaki, 40 kaki, lagi banyak dia punya cerun dia ni, lagi tinggi cerun dia, lagi tinggi air ni dia boleh hantar. Dia boleh hantar. Jadi ni main peranan. Ni sangat-sangat main peranan benda ni. Jadi ada setengah orang dia kata, "Bang, saya punya pump, ni pump saya dengan sumber air beza dia 1 kaki je." Kan? Jarak tinggi dia ni, pump dia ni dengan ni 1 kaki je. Boleh je 1 kaki, tapi kalau jarak tinggi dia 1 kaki, ni naik mungkin dalam 20 kaki je. 20 kaki atau 30 kaki. 30 kaki Jadi kalau korang punya ni lagi tinggi dia punya kaki dia ni, sumber air ni lagi tinggi lah naik dia punya pump dia ni. Jadi korang adjust betul-betul dekat sini, sumber air dia ni. Lagi tinggi lebih baik. Okey, jadi kalau yang korang tengok kan, yang saya buat ni menggunakan pipe GI lah, pipe GI ataupun galvanized iron lah. Jadi terpulang pada korang, kalau korang nak pakai pipe PVC pun boleh. Pipe PVC kan,
Pipe PVC ni pun boleh pakai lah. Tapi kalau boleh cari yang ada sirim lah. Yang ada sirim dia lebih tahan lasak sikit lah. Jangan beli yang dia punya nipis dia tu macam pipe yang kita buat yang drain untuk air singki. Dia kan dia punya ni nipis je lah, tak sampai berapa mm pun. Kalau yang ada sirimnya lagi tebal lagi bagus. Jadi kalau macam ada orang kata, bang kalau saya nak buat 1 inci boleh ke? Terpulang pada korang nak buat 1 inci ke berapa, terpulang. Jadi yang pentingnya macam saya tunjuk tadi, kalau ni 2 inci dia punya valve 2 inci. Valve yang buang 2 inci. Kalau yang ini dia punya 1 inci, kalau semua korang guna pipe dia 1 inci, yang ni pun korang pakailah 1 inci. Pakai 1 inci. Kalau yang 3 suku inci pun sama. Jadi yang penting nisbah dia semua sama. Kecuali kalau selepas daripada stock out ni lah, daripada kita nak pergi ambil sumber air kan, daripada sumber air ni ada setengah orang dia kata macam ni 2 inci kan, 2 inci. Yang ini dia kata pasang 3 inci, pasang 4 inci, 5 inci pun boleh. Pun boleh, tak ada masalah. Dia senang kita kata, dia kata kalau dia kata daripada sumber air tu datang tu besar kan, 4 inci katalah, contoh 4 inci dia pergi ke 2 inci, makna air tu dia akan jadi lebih laju lah. Jadi apabila lebih laju, tekanan dia lebih dapat lebih tinggi lah. Macam saya punya daripada sumber air pun 2 inci turun sampai ke rem pump ni pun 2 inci. Jadi saya buat sama je. Saya tak ada, orang kata tak ada jadikan 4 inci ke 5 inci ke, tak ada. Jadi sama je, saya pakai poly pipe dengan saiz 2 inci sebab lebih murah lah kos dia. Tapi kalau korang ada nak pakai stainless steel ke, pipe stainless steel ke, itu terpulang lah. Macam saya pakai tabung ni pun saya pakai guna PVC je. Ada setengah orang dia pakai tong gas lah, dia pakai tong drum lah, macam-macam lah. Ikut pada korang punya kreativiti. Jadi yang dekat sini dia punya tabung lebih besar, mungkin lebih baik lah. Tapi kalau terlalu besar sangat pun tak baik sangat. Jadi kena ngam-ngam je, ngam-ngam. Kita kena ikut daripada dia punya tekanan air tu. Kalau tekanan air dia laju, ni cantik, besar. Kalau setakat air dia kita buat kecurunan kan, dia punya ni sumber air, kata pump duduk kat bawah, dia punya tu tak ada cerun sangat, dia landai je. Dia orang kata beza mungkin 3 kaki 4 kaki ke, jadi tabung ni tak perlu besar pun tak apa. Jadi tengok pada korang punya keperluan, korang punya tangki gitulah. Bukan keperluan pada tangki tu, tengok keperluan korang nak air banyak mana. Jadi kalau macam korang tengok ni, ini sajalah yang mampu saya tunjuk pada korang lah. InsyaAllah dia punya video pemasangan dia nanti insyaAllah saya akan upload yang akan datang lah. Jadi dekat situ korang boleh tengok. Korang boleh tengok saya pasang, saya tunjuk contoh pasang 1 jadi macam mana, pasang 2 vas jadi macam mana, condong sikit dia punya vas jadi macam mana, semua saya akan tunjukkan untuk video yang akan datang tu lah. Jadi kalau korang nak tengok video akan datang tu apa hasil dia, macam saya cakap tadi, condong lah apa semua tu, korang boleh tekan like dan subscribe lah saya punya channel YouTube ni, supaya bila saya setiap kali saya upload video yang baru tu, korang takkan ketinggalan lah video tu. Jadi bila saya upload je, nanti YouTube akan hantar notification bagi tahu yang saya ada upload video yang terbaru. Jadi saya rasa itu sajalah video saya kali ni. Saya pun tak ada apa benda yang nak tambah, sebab saya buat benda ni pun tak ada skrip. Jadi kalau korang ada apa-apa pertanyaan ke apa ke, korang boleh lontarkan dekat bahagian ruang komen. InsyaAllah saya akan jawab. Jadi itu sajalah video saya kali ni. Saya Nur Amirul Azmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.